Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada slot PDP RRBT hari ini bersama saya Cikgu Aina. Untuk hari ini kita dah masuk bab 2 iaitu tajuk bab 2 ialah pengurusan projek. Untuk hari ini kita ada 2 sahaja objektif iaitu pertama kita nak tahu apa maksud pengurusan projek reka bentuk. Dan yang kedua, cara untuk menjana idea reka bentuk. Untuk bab 2 ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 30. Untuk bab ni memang kamu kena baca dan fahamkan nota baris demi baris yang ada dalam buku teks. Kalau kamu tak baca dan tak fahamkan, memang kamu tak boleh nak faham untuk bab 2 ini. Untuk bab 1 yang lepas, kamu dah belajar tentang reka bentuk. Untuk menghasilkan reka bentuk sesuatu produk, kita perlulah merancang terlebih dahulu. Macam mana nak merancang? Iaitu melalui pengurusan projek yang baik. Apa maksud pengurusan projek? Mari kita lihat apa maksud pengurusan projek? Jadi mari kita lihat apa maksud pengurusan projek. Yang ini nota yang telah saya ringkaskan. Kalau kamu tengok buku teks, kamu pun pening dengan ayat-ayat buku teks. Jadi saya dah ringkaskan dalam nota yang lebih ringkas supaya kamu lebih faham. Apa maksud pengurusan projek? Pengurusan projek ialah satu kaedah untuk mengurus sumber ilmu pengetahuan, kemahiran dan teknik untuk memastikan sesebuah projek berjaya. Pengurusan projek reka bentuk melibatkan 3 proses kerja. Ada 3 proses kerja. Yang pertama ialah skop kerja, yang kedua ialah tempoh masa dan yang ketiga ialah kos projek. Apa maksud skop kerja? Skop kerja ni terbagi kepada 2, iaitu skop produk dan juga skop projek. Skop produk hanya yang berkaitan dengan produk. Contohnya nak hasilkan kerusi. Jadi dalam skop produk ni kita kena libatkan perancangan untuk menghasilkan macam mana kualiti kerusi yang kamu nak hasilkan, ciri-ciri kerusi yang kamu nak hasilkan dan fungsi reka bentuk yang dikehendaki. Selain daripada duduk kerusi boleh buat apa? Itu ialah dalam proses kerja skop produk. Untuk skop projek pula, dia melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Proses kerja yang kedua ialah tempoh masa. Daripada tajuk pun dah tahu kan apa maksud tempoh masa. Tempoh masa ialah tempoh yang digunakan untuk menyiapkan sesuatu projek. Selalunya kita akan gunakan jadual tugasan, catagan titi untuk merancang masa. Untuk yang ketiga, proses kerja yang ketiga ialah kos projek. Nama pun kos. Kos maksudnya dia melibatkan kewangan dan modal. Melibatkan peruntukan kewangan bagi menjayakan projek. Termasuklah urusan pembayaran upah, pembelian bahan, alatan, sewaan, insurans dan perbelanjaan mengurus projek. Jadi kesimpulannya, pengurusan projek reka bentuk yang baik bermula daripada merancang aktiviti projek, menyediakan pelan reka bentuk produk dan menentukan bilangan produk yang dihasilkan. Pengawalan pelaksanaan dan sumber turut dibuat agar penghasilan produk menepati kualiti dan masa yang ditetapkan. Ini kesimpulan dalam bentuk lebih mudah. Apakah maksud pengurusan projek? Iaitu merancang aktiviti projek, menyediakan pelan atau lukisan reka bentuk produk, menentukan bilangan produk, mengawal selia sumber yang terhad dan mengawal pelaksanaan. Jadi bila orang tanya apa maksud pengurusan projek, apa yang kamu perlu tahu? Yang ini apa yang kamu perlu tahu? Pengurusan projek dia melibatkan
merancang aktiviti projek, menyediakan pelan atau lukisan, menentukan bilangan produk, mengawal sedia sumber yang terhad dan mengawal pelaksanaan. Dalam pengurusan projek kita ada 3 proses kerja, iaitu skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Okey, kita masuk pula objektif yang kedua kita, iaitu cara untuk menjana idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Okey, yang pertama, macam mana kita nak menjana idea untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, yang pertama ini ya, meniru apa yang dilihat di sekeliling dan menukarkannya kepada produk. Okey, apa keyword dia kat sini? Cara berjana idea reka bentuk yang pertama ialah meniru. Kamu ingat meniru. Okey, kalau tengok buku teks, dia bagi kamu contoh apa? Untuk menghasilkan buaian. Dia tiru daripada mana? Dia tiru daripada sarang burung. Buaya yang sarang burung tu. Okey, contoh-contoh lain untuk meniru apa yang dilihat. Okey, pertama sekali boleh tengok kat sini. Orang tiru burung. Dia tengok burung boleh terbang, jadi orang tiru burung. Idea burung yang terbang ini untuk menghasilkan kapal terbang. Okey. Contoh yang kedua, kat sini dia tiru pepatung. Di sekeliling dia ada pepatung. Jadi orang tiru pepatung untuk jana idea menghasilkan helikopter. Okey, dan yang ketiga, contoh ketiga untuk meniru ini. Okey, compact powder. Ni perempuan selalu pakai makeup ni ya, bedak untuk perempuan. Boleh flip kan, boleh buka tutup. Jadi orang tiru ni untuk menghasilkan telefon bimbit jenis flip. Telefon bimbit jenis flip ni dulu zaman saya popular. Zaman sekarang ni dah tak berapa nak popular kan yang jenis flip ni. Okey, untuk cara menjana idea yang kedua, okey, menterbalikkan fungsi sesuatu alatan bahan. Okey, apa keyword dia? Terbalikkan fungsi. Contoh dalam buku teks yang dia bagi ialah tayar. Tayar selalunya digunakan untuk menggerakkan kenderaan. Tapi kita boleh terbalikkan fungsi daripada menggerakkan kenderaan. Tayar digunakan untuk menanam pokok bunga. Okey, menterbalikkan fungsi. Okey, kita lihat untuk contoh lain menterbalikkan fungsi ini. Okey, ini contoh lain untuk hasilkan sesuatu idea, untuk menghasilkan sesuatu produk, kita boleh terbalikkan fungsi sesuatu alatan bahan. Alatan kena ingat alatan bahan. Okey, jadi contoh lain ialah apa ni? Ni alatan apa digunakan? Buntut botol. Okey. Digunakan selalunya untuk isi air. Botol. Tapi kita boleh gunakan terbalikkan fungsi. Jadilah apa ni? Kura-kura. Hiasan kura-kura. Okey. Okey, yang kedua. Ni botol air. Selalu botol air digunakan untuk mengisi air. Jadi kita terbalikkan fungsi dia. Botol air boleh digunakan untuk hasilkan sampan ini. Okey, ni botol air. Selalu digunakan untuk isi air. Okey, tapi ni boleh terbalikkan fungsi jadi bekas menanam. Ni apa? Sudu. Daripada sudu untuk buat makan. Terbalikkan fungsi boleh jadi lampu. Ni samalah. Botol air. Okey. Okey, untuk cara menjana idea yang ketiga. Okey, menukarkan saiz projek sedia ada. Okey, menukarkan saiz projek sedia ada. Apa dia punya keyword kat sini dia ialah menukar saiz. Keyword dia ialah menukar saiz. Kalau contoh dalam buku teks yang dia bagi kamu ialah jalur gemilang boleh dikecilkan saiznya untuk dijadikan bendera yang dikibarkan pada kenderaan. Okey, kita lihat pula contoh yang lain. Okey, ini contoh lain menukarkan saiz projek sedia ada daripada apa ni? Komputer yang besar gedabak ni, orang kecilkan dia, jadikan dia lebih ringan, boleh lebih senang untuk dibawa, jadilah dia laptop.
Okay, banyak lagi kan tukar saiz. Macam vacuum. Dulu besar. Sekarang dah jadi robotik. Boleh bergerak sendiri. Itu pun contoh-contoh menukar saiz projek sedia ada. Okey, untuk jana idea cara yang keempat, menterbalikkan kedudukan. Keyword dia memang menterbalikkan kedudukan. Okey, contoh dalam buku teks yang dibagi. Okey, baju hanya dipakai di bahagian luar saja. Sekiranya diterbalikkan bahagian dalam, baju itu mempunyai fungsi lain, iaitu sebagai baju hujan. Okey, untuk contoh-contoh lain, mari kita lihat untuk contoh lain. Okey, ini contoh lain untuk menterbalikkan kedudukan. Kamu lihat daripada meja lipat ni, dia lipat daripada meja macam ni. Okey, daripada meja lipat macam ni, dia lipat-lipat boleh jadikan kerusi. Okey, lagi ini daripada tangga, dia boleh lipat-lipat jadi kerusi. Okey, yang lain macam sofa. Sofa boleh dibuka untuk dijadikan katil kan sekarang. Itu contoh lain untuk menterbalikkan kedudukan. Okey, jadi habis untuk PDPR kita hari ini. 2 objektif yang kita nak capai tadi. Maksud pengurusan projek, dan yang kedua ialah 4 cara untuk menjana idea untuk menghasilkan sesuatu produk. Okay, untuk tugasan kamu hari ini, kamu perlu salin pengurusan projek ini, nota pengurusan projek ini yang nanti saya akan berikan dalam grup WhatsApp kamu. Okey. Jadi sila buat tugasan yang saya berikan, dan terima kasih kerana sudi mendengar slot RBT hari ini. Sekian, terima kasih.